Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Akila binti Hamid. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan apa hasil dapatan yang saya pelajari dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keagamaan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi sebagai seorang makhluk, adanya interaksi yang wujud antara manusia dan penciptanya. Untuk mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya, maka dibentuklah seperangkat aturan yang disebut sebagai lembaga agama. Jadi, untuk mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya, maka dibentuklah seperangkat aturan yang disebut sebagai agama ataupun lembaga agama. Nilai-nilai yang terkandung di dalam agama dijadikan sebagai landasan utama dalam pembentukan sistem hukum dan kaedah sosial di dalam masyarakat. Oleh itu, banyak yang kita lihat sekarang, di zaman sekarang ini, adanya institusi-institusi keagamaan yang dikenal sebagai Kementerian Agama KUA contohnya, ataupun Jabatan Kehakiman Syariah, satu institusi pengadilan seperti mahkamah syar'i yang wujud. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang ini terdapat banyak institusi agama, bukan hanya termaktub untuk agama Islam saja, seperti agama Kristian, Buddha, Hindu, ada agama mereka yang tersendiri. Contohnya seperti di Indonesia kan, adanya institusi agama yang disebut sebagai MUI, Majlis Ulama Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, Kristian disebut sebagai PGI kalau tak silap saya. Ya betul, PGI bagi agama Kristen, iaitu disebut sebagai Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Yang kemudian adanya Walubi, iaitu mewakili agama Buddha, umat Buddha Indonesia. Dan sebenarnya lembaga keagamaan ini wujud bukan hanya untuk agama Islam. Agama lain juga memerlukan adanya institusi agama. Okey, antara fungsi lembaga agama, yang pertama adalah sebagai pedoman hidup. Yang kedua adalah untuk mencari sumber kebenaran. Yang ketiga adalah untuk mengatur tata cara manusia dengan manusia dan manusia dengan penciptanya. Dan terdapat banyak lagi lah peran lembaga agama. Okey, di sini saya ingin memberi satu contoh lembaga agama yang ada di tempat saya di Malaysia, iaitu Jabatan Kehakiman Syariah Shah Alam, Selangor, Malaysia. Okey, seperti yang antara objektif penubuhan Jabatan Kehakiman ini adalah yang pertama, mengurus dan mengendalikan kes-kes mal dan jaya secara tepat dan teratur mengikut hukum syarak. Yang berkuasa dan melaksanakan penghakiman secara teratur dan berkesan. Yang ketiga, memberi perkhidmatan penyelesaian kes secara alternatif yang berkesan. Yang keempat, merancang dan membangunkan sumber manusia yang mencukupi, terlatih dan kompeten. Okey, bidang kuasa mahkamah. Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya dan rayuannya dari Mahkamah Rendah Syariah. Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan sama ada atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan. Jadi wujudnya mahkamah kes rayuan ini adalah sebagai satu option bagi para perayu untuk membuka semula kes yang telah difailkan di mahkamah, seperti kes hak penjaga anak, poligami, penceraian dan lain sebagainya. Itu semua merupakan antara kes-kes yang diutarakan oleh perayu mahkamah rayuan. Seperti itulah apa yang saya tahu sedikit. Jadi dengan wujudnya institusi keagamaan seperti adanya Jabatan Kehakiman itu merupakan peran lembaga agama yang mana salah satunya antaranya adalah untuk mencari kebenaran, sama ada benar atau salah di hadapan pengadilan. Kerana hakim berkuasa untuk menentukan permasalahan, untuk menjatuhkan hukuman di atas keputusan yang dibuat. Baiklah, akhir sekali bagi saya, lembaga agama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat beragama.
Jadi itu saja daripada saya. Mohon maaf jika ada tersilap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.